Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatul Afifah binti Abdul Ghaffar, nombor matrik 1211667. Pada hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai pengenalan tajuk pembentangan kami pada hari ini, iaitu nilai pelbagai etika sebagai elemen penyatuan kesepaduan nasional. Pada era pasca kemerdekaan ini, Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang hidup dengan aman, damai dan harmoni. Hal ini kerana mereka melihat masyarakat Malaysia mampu untuk hidup dengan aman walaupun mempunyai pelbagai rakyat yang berbilang etnik. Namun begitu, terdapat juga pelbagai isu-isu yang terbangkit akibat ketidaksefahaman yang berlaku antara mereka. Antaranya adalah isu perkauman. Oleh itu, etika merupakan sebuah aspek yang amat penting bagi memastikan rakyat hidup dengan aman, damai dan harmoni. Mengikut Kamus Dewan, etika boleh didefinisikan sebagai prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan sebuah individu, sekumpulan masyarakat ataupun etnik. Etnik pula membawa maksud sekelompok manusia yang menjalankan aktiviti yang hampir seragam, termasuklah adat resam, agama, pakaian dan bahasa. Seterusnya, kesepaduan nasional membawa maksud keadaan aman, stabil dan sejahtera yang dicapai, tetapi masih diakui terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam kalangan masyarakat. Baiklah, seterusnya adalah objektif kajian. Objektif bagi kajian ini adalah untuk menerangkan faktor-faktor berlakunya isu perkauman di Malaysia. Seterusnya, untuk mengkaji kesan daripada isu perkauman jika tidak diatasi. Dan yang terakhir adalah untuk membincangkan inisiatif kerajaan dalam menangani isu perkauman tersebut. Berdasarkan kajian literatur, kajian mendapati bahawa isu perkauman dari segi politik, ekonomi dan sosial telah memberi sedikit impak kepada negara. Kajian telah dilakukan dan diperoleh daripada hasil seorang selidik melalui borang atas talian. Isu perkauman dari segi politik adalah sistem politik negara kita membolehkan parti politik memainkan peranan masing-masing dalam perjuangan dan penguasaan kuasa negeri serta pembangunan di Dewan Negara atau negeri. Namun, di Malaysia parti politik diwujudkan berdasarkan kepentingan etnik. Manakala dari segi sosial pula adalah aspek sosial dalam bidang pendidikan yang memainkan peranan penting dalam mencapai matlamat pembinaan negara. Pendidikan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang boleh digunakan sebagai mekanisme dan alat untuk mengurangkan jurang sosial antara masyarakat dari segi pembentukan nilai dan keterbukaan berdasarkan Akta Pendidikan 1961. Seterusnya dari segi ekonomi. Seperti yang kita sedia maklum, sebelum kemerdekaan, tanah Melayu telah dijajah oleh beberapa negara penjajah. Semasa zaman penjajahan British, mereka telah menggunakan dasar pecah dan perintah, di mana penduduk dibiarkan menjalankan kegiatan ekonomi masing-masing. Jika difikirkan secara logik, sektor ekonomi merupakan sebuah peluang untuk rakyat bersatu padu. Namun, perkara ini telah dimanipulasikan oleh sistem pemerintahan British pada waktu itu. Kesannya, setiap penduduk telah dipisahkan mengikut lokaliti masing-masing dan menyebabkan mereka tiada peluang untuk bertegur sapa sesama mereka, dan akhirnya telah mewujudkan jurang besar untuk mereka hidup sebagai rakyat yang bersatu padu. Seterusnya, metodologi kajian. Bahagian ini akan menjelaskan cara bagaimana pengkaji mendapatkan hasil kajian. Metodologi kajian dilakukan adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data supaya dapat dijadikan sebagai bukti yang boleh menyokong kajian ini. Selain itu, tujuan metodologi ini adalah untuk memahami hasil kajian dengan lebih meluas. Melalui cara ini, kajian dapat memberikan penerangan tentang cara sesuatu masalah dikaji ke atas subjek kajian ini. Oleh itu, bahagian ini akan membincangkan tentang reka bentuk kajian, pemilihan responden, instrumen kajian dan analisis dapatan kajian bagi menjawab objektif kajian yang telah dikemukakan lebih awal. Kesimpulannya, pengkaji telah menerangkan dengan lebih terperinci dalam metodologi kajian. Bab ini telah menjadi kayu ukur serta untuk memastikan kajian ini dilakukan dengan sebaik mungkin. Segala yang diterangkan dalam metodologi kajian ini menjadikan rujukan sepenuhnya untuk pengkaji bagi menyempurnakan kajian ini.
Saya Izzah Atira binti Muhammad Aziz Zulkarnain, nombor matrik 1211680. Seterusnya, analisis dapatan kajian. Kami telah membuat soal selidik menggunakan Google Form berkaitan tentang isu perkauman dalam kalangan rakyat Malaysia. Seramai 50 orang responden yang terdiri daripada 39 orang perempuan dan 11 orang lelaki yang telah mengisi Google Form ini. Seterusnya, Malaysia merupakan sebuah negara yang aman dan sejahtera walaupun mempunyai rakyat yang melayan kaum. Seramai 50 orang responden telah bersetuju dengan kenyataan ini. Ini menunjukkan bahawasanya Malaysia sememangnya sebuah negara yang aman dan harmoni walaupun mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Seterusnya, faktor yang menimbulkan isu perkauman di Malaysia. Yang pertama, lemahnya semangat cinta akan negara dalam kalangan ahli politik. Dalam kenyataan ini, seramai 34 orang daripada 50 orang responden telah bersetuju akan faktor yang menimbulkan isu perkauman di Malaysia adalah kerana lemahnya semangat cinta akan negara dalam kalangan ahli politik. Seterusnya, masyarakat yang enggan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaran rasmi. Dalam kenyataan ini, seramai 12 orang daripada responden telah bersetuju akan kenyataan ini. Ini menunjukkan bahawasanya bahasa Melayu sangat penting dalam memupuk nilai perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, wujudnya sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Dalam faktor ini, seramai 4 orang daripada responden telah bersetuju akan kenyataan ini. Ini menunjukkan bahawasanya majoriti rakyat Malaysia bersetuju bahawasanya lemahnya semangat cinta akan negara dalam kalangan rakyat Malaysia merupakan faktor yang menimbulkan isu perkauman di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Alimin bin Abdul Khalik, nombor matrik 1211655. Kesan dari isu perkauman jika tidak diatasi. Bagi menjawab objektif kedua kajian untuk mengkaji kesan daripada isu perkauman jika tidak diatasi. Berdasarkan graf di atas, telah terbukti bahawa seramai 5 orang memilih pernyataan taraf hidup. Rakyat menjadi semakin rendah dan seramai 6 orang memilih pernyataan rakyat hilang rasa hormat terhadap pemimpin. Manakala seramai 39 orang iaitu memilih pernyataan bahawa diskriminasi antara etnik terus berlarutan sebagai kesan isu perkauman jika tidak diatasi. Majoriti responden memilih pernyataan kesan dari segi sosial yang mana hubungan sesama etnik tidak baik dan diskriminasi antara etnik akan terus berlarutan. Hal ini akan menyebabkan masa depan bangsa dan negara musnah. Saya Wan Muhammad Delami bin Wan Sulaiman, nombor matrik 1211659. Saya akan menerangkan tentang inisiatif kerajaan dalam menangani masalah perkauman di Malaysia. Analisis dan dapatan kajian. Berdasarkan graf di atas telah membuktikan bahawa seramai 5 orang iaitu 10% telah memilih pernyataan membuat pilihan raya umum dan seramai 19 orang 38% memilih pernyataan mewujudkan sambutan Hari Kemerdekaan di sekolah. Manakala seramai 26 orang iaitu 52% iaitu responden telah memilih pernyataan bahawa mengadakan majlis sambutan perayaan bagi setiap kaum adalah inisiatif kerajaan dalam mengatasi isu perkauman. Hal ini kerana dalam mengadakan majlis sambutan perayaan bagi setiap kaum dapat mengeratkan perpaduan sesama etnik dengan mengenali budaya dalam sesebuah etnik dari segi pemakaian dan pemakanan tradisi. Dengan ini, secara tidak langsung akan timbul rasa hormat menghormati antara satu sama lain. Kesimpulannya, sebagai rakyat yang cinta akan negara, kita perlulah saling bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain. Hal ini kerana kebanyakan masalah yang berlaku berpunca daripada sifat segelintir rakyat yang saling berburuk sangka. Oleh itu, jika setiap daripada rakyat mengamalkan sifat yang baik sesama rakyat tanpa mengira agama dan bangsa, tentunya Malaysia akan menjadi sebagai sebuah negara yang aman dan makmur. Sekian, terima kasih.